Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Sim. Hari ini saya akan membuat video proposal untuk projek akhir saya. Saya memilih novel untuk projek akhir saya. Okey, masuk kepada tajuk projek di mana saya telah memilih tajuk iaitu Laluan Takdir. Gabungan dua perkataan ini dijadikan tajuk novel kerana laluan takdir melambangkan takdir seseorang yang harus dilewatinya kerana sudah menjadi nasib dan ketentuan Tuhan. Takdir sememangnya tidak dapat kita ubah, dengan itu kita harus melewatinya sahaja sesuai dengan kehendak Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Okey, seterusnya masuk kepada sinopsis cerita di mana dalam novel ini ia mengisahkan tentang penderitaan seorang wanita yang dilaluinya mengenai cinta dan juga tanggungjawabnya di usia muda. Kegagalan cinta yang dijalankannya membuatkan Hana, iaitu sebagai watak utama dalam cerita, semakin menjadi gila. Namun, dalam pengakhiran cerita, Hana menjadi lebih kuat untuk menghadapi apa sahaja dugaan yang mendatang. Ia bermula daripada percintaan Hana dengan seorang lelaki yang sudah hampir 9 tahun bercinta. Namun kecundang akibat Hairul, iaitu kekasihnya, memilih untuk mencari pendamping lain. Seterusnya, kehidupan Hana berubah menjadi takut menerima cinta kembali. Lalu pada suatu hari, seorang lelaki yang dikenali sebagai Ahmad datang dan ingin mengkahwini Hana. Siapa sangka kejadian yang sama berulang kembali setelah Hana menemui Ahmad. Setelah Hana mula mencintai Ahmad yang juga sebagai suaminya dan mengandungkan Soleh. Ahmad mengakui bahawa dirinya tidak mencintai Hana kerana tidak dapat melupakan bekas kekasihnya Amy. Kehidupan Hana dan juga Ahmad agak sama. Dan pada masa itu penderitaan Hana bertambah setelah lahirnya Soleh kerana dia terpaksa merawat Soleh sendiri. Kini hidup Hana menjadi seorang janda di usianya yang masih muda. Seterusnya masuk kepada inspirasi, di mana saya mendapat inspirasi untuk membuat novel ini daripada pengalaman seseorang ketika saya berjumpa dengan beliau yang menjadi watak utama dalam cerita. Beliau masih mampu untuk bekerja sendiri demi menyara anaknya. Walaupun beliau masih berumur 22 tahun, tetapi jika dilihat keadaannya sudah seperti umuran 30 tahun. Apa yang membuatkan saya tertarik untuk menulis novel tentang dirinya adalah saya melihat kesungguhannya menjaga anaknya walaupun sudah bergelar janda di usia yang muda. Masuk kepada genre, di mana saya telah memilih genre dalam projek akhir tahun saya, iaitu berbentuk fiction, iaitu novel. Saya memilih genre novel kerana saya tertarik dan inginkan sesuatu yang mencabar diri saya. Walaupun saya tahu novel ini memakan masa yang lama dan saya akan mengharungi banyak cabaran untuk menghasilkannya. Namun ia tidak akan mematahkan semangat saya untuk menghasilkan novel. Lagi satu, saya mempunyai cita-cita dari sejak saya kecil untuk menghasilkan sebuah novel. Seterusnya masuk kepada tema utama, di mana tema yang ingin saya bawakan dan ketengahkan dalam novel ini ialah pengorbanan seorang wanita demi mempertahankan maruah dan anaknya. Ia juga mengangkat tema kewanitaan yang sering dijadikan mangsa perceraian oleh lelaki sebagai pemuas nafsu mereka. Okey, seterusnya adalah mesej yang ingin disampaikan. Okey,
Pertama, message yang ingin disampaikan adalah memperlihatkan pengorbanan yang besar bagi seorang wanita yang khususnya bergelar istri. Apa yang kita lihat dalam mata kasar yang dilakukan seorang istri belum cukup menjadi bukti kesabarannya dan kekuatannya demi memelihara suami serta anaknya. Kerana semua itu dilakukan di belakang dan tanpa kita sedari. Seterusnya, message kedua ialah memperlihatkan betapa besarnya cinta seseorang. Apa yang sememangnya kita ketahui, cinta dapat membuatkan kita bahagia. Namun, jika kita terlalu mencintai seseorang, apalagi mencintai seseorang orang yang salah, akhirnya akan menyakitkan diri sendiri. Seterusnya, message yang ketiga adalah mengangkat martabat seorang wanita yang mana penderitaan yang dirasai dapat menguatkan kembali perasaan dan semangatnya untuk membangunkan kehidupannya semula dengan lebih kuat dan berhati-hati serta terdidik dengan tidak mempercayai orang lain dengan mudah. Okey, seterusnya adalah masuk kepada gaya penyampaian. Di mana gaya penyampaian dalam novel ini saya memilih gaya penyampaian penceritaan. Di mana aku yang dikenali sebagai watak utama menjadi fokus cerita yang menceritakan kisah hidupnya dengan lebih terperinci dalam novel ini. Aku dalam novel ini yang akan menggerakkan semua jalan cerita dibantu dengan watak-watak sampingan. Teknik ini digunakan untuk memastikan karya terlihat menarik, berkesan dan dapat mempengaruhi serta meyakinkan pembaca. Disertakan dengan monolog, dialog serta pemberian merupakan teknik untuk penyampaian idea-idea yang akan saya ketengahkan dalam novel ini. Okey, seterusnya masuk kepada plot. Plot yang saya gunakan adalah tersusun dan teratur mengikut peringkat-peringkat yang telah dilakukan. Di antaranya adalah peringkat pertama iaitu peringkat permulaan, di mana di peringkat ini memperkenalkan semua watak-watak utama beserta latar belakang dan suasana mereka. Seterusnya masuk kepada perkembangan cerita, di mana dalam peringkat ini memperlihatkan sebab dan juga akibat yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik. Seterusnya di peringkat ketiga iaitu peringkat peringkat perumitan, yang mana konflik menjadi semakin rumit. Dalam cerita ini terdapat juga unsur suspense, debaran dan juga yang menarik perhatian untuk pembaca terus membaca novel ini. Okey, seterusnya pada peringkat keempat yang dikenali yang juga sebagai peringkat terakhir iaitu dikenali sebagai peringkat kemuncak. Di mana peringkat ini juga dikenali sebagai peringkat sebelum pengakhiran iaitu klimaks cerita, di mana permasalahan yang terjadi sampailah ke tahap maksimum dan semakin kompleks, yang mana jalan cerita menjadi seolah-olah tiada jalan keluar kepada permasalahan yang terjadi kepada watak utama. Peringkat akhir adalah peringkat peleraian ataupun peringkat pengakhiran. Permasalahan dalam cerita dapat diselesaikan, namun pengakhirannya adalah menyedihkan. Seterusnya masuk kepada subplot, di mana subplot yang digunakan adalah penambahan beberapa peringkat dalam novel yang dapat menggabungkan setiap konflik yang timbul. Di antaranya ialah permulaan, seterusnya perkembangan, diikuti peringkat perumitan dan menyebabkan masalah pun selesai. Dan ditambahkan pula peringkat perkembangan semula dengan kehidupan baru pada watak utama, menerangkan semula hidup
pada watak utama setelah menghadapi satu konflik permasalahan yang besar dan dapat diselesaikan. Setelah itu bersambungan di peringkat seterusnya, itu peringkat terakhir, yaitu peleraian, yang menjadi kesimpulan dalam cerita, yaitu pengakhiran yang sedih. Oke, masuk kepada watak dan perwatakan, di mana beberapa watak yang telah saya ambil di sini, yaitu 3 watak utama dan selebihnya watak sampingan. Watak utama dikenali sebagai Hana, dan watak Hana yaitu watak utama, dan kedua Ahmad yang merupakan suami Hana juga merupakan watak utama. Seterusnya Hairul merupakan bekas kekasih Hana. Diikuti dengan Soleh merupakan anak kepada Hana. Pak Mail pula ayah kepada Hana. Mak Saima, ibu kepada Hana. Pak Harun, ayah kepada Ahmad, manakala Mak Lija, ibu kepada Ahmad. Okay. Masuk pula dalam latar tempat, di mana dalam latar tempat ini saya telah menekankan beberapa tempat yang saya fokuskan, yaitu pertama di Kampung Anjung Teduh, sekolah, Bandar Lahad Datu, Johor, Hospital Lahad Datu, Pelantaran Minyak, dan Bandar Kota Kinabalu. Dalam latar masa pula saya telah menggariskan 2 tahun yang utama, yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020. Okey, seterusnya masuk kepada gaya bahasa, di mana gaya bahasa yang saya gunakan adalah di tahap sederhana, kerana dalam novel yang saya buat yang menekankan isu-isu sosial, dan dengan itu saya menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah difahami dan dihayati oleh golongan sasaran. Okey, manakala bagi sasaran pula, fokus sasaran saya adalah golongan remaja dan ke atas. Oleh kerana genre novel yang saya hasilkan banyak menyentuh perkara-perkara kekeluargaan, dan juga sedikit sebanyak menyentuh mengenai penderitaan hidup seseorang. Hal ini kurang baik untuk dibaca oleh kanak-kanak kerana adanya unsur pergaduhan antara suami dan isteri, dan perkara ini akan membuatkan kanak-kanak berasa takut. Dengan itu saya akan memfokuskan pada golongan yang layak membaca novel saya saja, iaitu golongan remaja dan ke atas. Dalam slide saya juga telah sertakan cover design, muka depan dan muka belakang novel. Okey, baiklah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan meneruskan dengan menjawab 2 persoalan yang ditanyakan, yaitu yang pertama, inspirasi, di mana seperti yang saya katakan tadi, saya mendapat inspirasi untuk membuat novel ini daripada pengalaman seseorang ketika saya berjumpa dengan beliau yang menjadi watak utama dalam novel saya, di mana saya melihat keadaan beliau dan membezakannya pada umur sekarang, yaitu 22 tahun, dan kelihatan seperti 30-an. Lagi satu, apa yang menarik perhatian saya adalah beliau masih mampu untuk bekerja sendiri demi menyara anaknya. Keluarga dan rakan taulan tidak dapat lagi membantunya, dan beliau mendapat pandangan yang negatif lagi orang sekampungnya. Namun itu semua tidak mematahkan semangatnya untuk meneruskan kehidupan, apalagi untuk menjaga anaknya. Banyak liku-liku kehidupan yang terpaksa dilaluinya semasa bergelar kekasih, isteri, dan juga seorang janda. Okey, seterusnya saya akan menjawab persoalan kedua, iaitu sumbangan. Okey, dalam potensi sumbangan dalam projek kreatif saya adalah ia dapat memberi pengajaran daripada mesej-mesej yang terdapat dalam novel karya kreatif yang saya hasilkan, sama ada tersirat maupun tersurat. Dalam masa yang sama, novel ini juga dapat memberi sedikit sebanyak
ilham dan ilmu pengetahuan yang lebih luas, gambaran yang jelas tentang kehidupan realiti yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat, serta mengangkat martabat seorang wanita, dan ini dapat memberi kesadaran sedikit sebanyak tentang pengorbanan wanita terhadap golongan lelaki untuk lebih menghargai istri. Dalam hal ini juga ia akan memberi sedikit pengajaran kepada diri untuk tidak mempercayai orang lain dengan mudah walaupun sudah bergelar suami atau istri. Dengan itu saja jawaban daripada saya. Sekian dan terima kasih.